Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar macam mana kita nak buat simple quiz dengan menggunakan Adobe Animate. Okay, kita akan create new file. Okay, katakanlah kita pilih untuk play dekat Android. So untuk ini mungkin kita boleh untuk export file kita kepada .apk. So saya akan gunakan kaedah biasa dahulu, menggunakan ActionScript, sebab dengan ActionScript pun kita boleh export kepada Android. Okey, kita cuba menggunakan ActionScript. Okey, so kita dapat yang ini. Okey, jadi kita akan create dah dulu beberapa objek di atas stage kita. So tanpa memaksa, saya akan masukkan dulu untuk background. Saya ambil beberapa contoh untuk background. So saya masukkan pada stage. Okay, katakan ini background kita. So untuk tu kita perlu align stage background kita supaya dia sama dengan size stage kita. So kalau kita nak tengok fit in window, so kita akan nampak macam ni lah. So align to stage, and then kita akan pilih macam ni. So kita boleh ni, and then okay, so exactly sama lah lebih macam ni. So kita tengok kepada properties, and then kalau kita tengok pada color effect, ambil brightness, kita gelapkan sikit sebab kita nak letakkan tag ataupun soalan di atas screen, di atas stage kita. Okay, baik. So macam ni agak gelap sikit. Okay, baik. So untuk apabila kita dah gelapkan background, make sure kita background tadi yang atas ini, okay, make sure background jika di atas kita alihkan, letakkan di bahagian bawah, okay, dan kita lock dia supaya dia tak bergerak. Okay, baik. Untuk soalan ni kita akan masukkan soalan, katakanlah 13 darab 2, 13 darab 2. So okay, 13 darab 2 sama juga berapa Okey, ini adalah soalannya. Ini adalah soalan. Okey, soalan dia. Ini pastikan kita static tag, dan teks yang kedua adalah jawapan dia. Tag yang kedua adalah jawapan. So untuk jawapan ni kita okey, katakan macam ni lah. Okey. Okey. Sekali lagi saya masukkan teks. Pastikan kita guna input tag, input tag. Okey, baik. So exactly kita dah dapat benda ni. So sebaik-baiknya saya suka meletakkan fill untuk meletakkan jawapan ni untuk teks dia, dan saya akan letak border. Saya akan letak border supaya user tahu kat mana nak masukkan jawapan. Okay, pada masa yang sama juga kita boleh masukkan ini static tag satu lagi, iaitu soalan. Soalan satu. Soalan satu. So mungkin kita kecilkan sikit. Mungkin kita kecilkan sikit. Okay, baik. So katakanlah macam ni lah. Soalan satu. Okay, 13.2. Okay, so kita sekarang sedang membina structure. Okay, yang keduanya kita tengok kat sini, input tag ni. Input tag ni, so kita katakan kat sini jawapan, teks jawapan. Okay, teks jawapan. Okay, teks jawapan 1. Kenapa saya namakan teks jawapan 1? Sebab ini adalah untuk soalan 1. Dan jangan lupa sekali lagi, fill putih tu bukan dekat fill kat sini, bukan tulisan. Fill di sini background, tapi ia adalah tulisan. So saya letak, katakanlah warna hitam lah. Saya letak warna hitam, supaya bila user tulis nanti dia akan dekat jadi warna hitam kat sini. Okay, baik. So soalan. Kemudian kita kena letak satu lagi adalah jawapan submit ataupun muktamad. So kita boleh create satu lagi, kita boleh create custom button, tetapi saya akan letak sini adalah submit button. Kita kata submit button. Okey, button submit. Okey, dekat layer ni. Okey, dekat button submit ni, so kita tahu bahawa ini adalah button kita. So sebagai contoh saya akan create satu button. Okey, baik. Okey. So saya katakan saya berwarna hijau lah, warna hijau.
dan saya akan convert to symbol. Saya namakan dia sebagai button submit. Okey, button submit sebagai button. Okey, registration sama. So saya klik kat sini. Apa yang perlu saya buat hanyalah saya tambahkan teks dan pastikan teks saya berwarna hitam. Okey. So saya type sini submit. So submit, not inputted but static tag. Okey, kecilkan sikit dari dia. Okey, kecil sikit. Okey, baik. So macam tu lah, lebih kurang lah. Okey. So so saya akan tak tengah ni. Okey, baik. Okey. So untuk submit ni, so dekat over saya insert keyframe. Okey, insert keyframe dan kita boleh tukar background color. Okey, dan juga tulisan ni kepada putih. Kemudian kita insert satu lagi, insert keyframe. So ada samalah untuk over dan down ni sama warna. So untuk up tak, bila mouse tak masuk kawasan button, so dia tetap bertukar, dia tetap jadi warna hijau. Okey, baik. So kembali kepada scene. So anda dah ada background, ada soalan, dah kita dah lock dah background kita. Dan apa lagi yang kita perlu ada adalah untuk mengesahkan ataupun status sama ada jawapan kita tu benar atau tidak. So kita kena masukkan lagi satu lagi tag berjenis dynamic. So saya suka juga, saya kata kat sini adalah saya namakan satu lagi layer iaitu status. Status jawapan. Status jawapan, nak tahu jawapan ni betul atau tidak. So untuk status jawapan saya masukkan teks, masukkan tag jenis dia. Okey, jenis dynamic, jenis dynamic. Okey, so saya besarkan sikit. Okey, jenis dynamic dan mungkin tulisan saya besarkan sikit. Okey, baik. Kat sini kat sini saja. So status jawapan ni, okey, untuk status jawapan ni, okey, status jawapan, so saya tak perlu border. Saya tak nak border sebab ia ada ni. So dia akan menentukan tak mana betul atau salah saja kat sini. So saya besarkan sikit tulisan dia. So, mungkin sampai 90 point. Okey, 90 point. Okey, baik. So saya letak kat sini. Okey, baik. So kita punya perancangan adalah apabila user klik submit, sekiranya jawapan yang dimasukkan ini betul, dia akan terpapar betul kat sini. Betul kat sini. So kita cuba run, untuk tengok adakah button kita berfungsi. Yang penting memang dia berfungsi, tapi bila klik tak akan mengukur ataupun menentukan sama jawapan yang dimasukkan tadi adalah betul atau tidak. So kalau tak percaya kita boleh try. So kita boleh masukkan jawapan. Okey, 3 ataupun 31 contoh. Bila kita klik submit tak ada apa-apa yang berlaku. Okey, baik. Ada juga yang bertanya saya, cik, saya dah masukkan kotak tapi tak keluar tulisan. So anda perlu klik embed. Jangan lupa klik embed. Kalau nak mudah klik all je. So klik OK. So insyaAllah dia akan keluar tag kat sini. So kita tengok, kita masukkan coding, masukkan coding action script dekat button. So jangan lupa button submit ni kita kena letak button submit, butang submit, button submit. Button submit untuk soalan satu. Saya suka letak satu. Button submit satu ni untuk soalan satu. Okey. Macam juga dengan tag jawapan. Tag jawapan adalah untuk jawapan satu. Dan juga ni adalah status tag. Status tag ataupun tag status lah. TEXT status. Okey, tag status. Okey, baik. Okey. So kita akan ambil window. Okey, kita akan masukkan skrip. Kita akan masukkan skrip di sini. Okey. So, bila kita nak masukkan skrip, jangan lupa kita kena klik pada button, klik pada button submit ni. Jangan lupa kita klik button ni, kita nampak ada line biru di tepi button tu. So, saya terus guna code snippet. So, bila saya guna code snippet, senang sebab saya bukannya ingat semua. Okey, so kita pergi dekat action atau event handler ketika mouse diklik. So ini adalah comment. So kita buang dulu comment. So apa button submit akan buat?
dia akan menentukan, dia akan menentukan sama ada jawapan ni betul atau tidak. So ada beberapa perkara yang kita perlu buat. Yang pertama sekali adalah kita perlu isytiharkan pembeli ubah. So untuk isytiharkan pembeli ubah, katakanlah jawapan jawapan ni akan bernilai jenis number. So kita akan bagi initial nilai value dia, kita katakanlah kosong. So jawapan adalah number. Kemudian kita akan katakan di sini adalah, so untuk memegang jawapan je, so jawapan ni adalah dot text oh sorry, jawapan dot text jawapan sama juga number. Okey, number iaitu apa yang dimasukkan ke dalam jawapan teks jawapan satu. Teks jawapan satu ni, sebab yang kita akan masukkan nanti adalah string. So kita kena tukar kepada number. So balik semula ke frame 1 tadi. Okay, so kita kata number teks jawapan. Okay, teks jawapan. Okay, dot text. Okay, apa sahaja nilai yang dimasukkan ke dalam ini, teks jawapan satu ni, sorry tertinggal teks jawapan satu, teks jawapan satu. Okey, apa saja nilai yang dimasukkan dalam ni akan di-convert menjadi nombor. Okey, baik. So kita kena pakai gelun if, gelun if. Okey, gelun if. So bagi mereka yang teringat dia punya kaedah penulisan ataupun sintak untuk gelun if, kita boleh tengok dekat Adobe ni. Dekat Adobe ni dia akan ajar, dia akan tunjukkan ni adalah coding untuk kita nak guna gelun if. Kita type saja dekat internet ataupun dekat Google, kita akan jumpa lah. Okey, baik. So untuk gelun if, so kita kata if else, if jawapan. So jawapan yang betul adalah 13 darab 2 adalah 26. So sama juga 26. Okey, if jawapan sama juga 26, so kita kena buat kali bracket parenthesis kita. So kita kena katakan bahawa status lah kan, status tag ni kan. Okey, status tag status tag status. Okey, tag status. Okey, tag status text tag status dot text dot text sama juga betul. Okey, itu satu. So else, else salah lah kan. So saya copy saja benda ni. So Ctrl C dan Ctrl V, copy benda ni. So mestilah salah lah. Okey, salah. Okey, salah. Okey, baik. So untuk jawapan ni kita dah ni. Okey, dia kata if jawapan sama 26. Okay. So sekarang kita tutup dan kita compile. Ctrl Enter. Okey, kita masukkan jawapan kita 26. Okey, kita masukkan jawapan 26, submit, betul. Okey. Kalau kita masukkan jawapan 2, submit, salah. Okey. Okey, itu saja. Apabila kita buat butang submit ni, boleh juga kita menghilangkan button submit ni apabila telah ditekan. Sebab bila kita bubuh markah nanti, kalau submit ni kita kata kalau jawapan 26 kita tekan sekali betul, walaupun kita 3 kali tekan akan menyebabkan markah ni akan meningkat. Kalau setiap kali betul 2 markah, so 3 kali tekan 6 markah. So kita tak nak berlaku demikian. Apabila user tekan butang submit sekali, terus butang submit ni disable ataupun hilang. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita buat macam ni, senang saja, iaitu kita butang submit dot visible, kita tukar dia jadi false. So kita masukkan coding. Okey, lagi dekat action. Okey, apabila dia klik sekali button, bila dia klik sekali, so button ni akan hilang. So kita boleh kata okey, cari butang submit. Okey, butang submit. Okey, butang submit 1 butang submit 1 dot visible.
Okey, dot visible sama juga false, F-A-L-S-E. Okey, baik. So, kita test sekali lagi. Okey, kita masukkan jawapan. Kata kalau kita masuk jawapan 26 tadi kan. Okey, yang jawapan yang betul 26. Kita klik submit. Okey, dah tak ada dah butang. So, itu cara kita tak nak user advantage lah. Kalau ada markah kat sini, dalam video akan datang saya akan tunjuk bagaimana nak masukkan markah lah. Dan kita akan tambah lagi beberapa soalan. So kita akan berjumpa lagi dalam episod seterusnya.